Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video kali ini saya nak tunjukkan sedikit kepada anda apa isi kandungan di dalam chatbot ini. Okey, kita nak tengok apa benda yang kita boleh ubah, dekat mana kita perlu ubah dan bagaimana kita nak mengubahnya dan di mana juga tempat yang kita tak boleh nak ubah. Jangan usik. Sebab kalau anda usik tanpa apa-apa ilmu, bot tu akan broken lah. So kalau dia broken, memang saya pun sendiri susah nak carikan untuk anda dekat mana dia punya broken tu nanti. So anda perlu dapatkan template yang baru pula nanti, with charges juga sebab kita nak createkan satu template yang baru tu pun ambil masa juga. Alright, so berhati-hati dalam mengubah kandungan di dalam chatbot ini. Okay? Tapi kalau nak ubah macam nak ubah ayat, ubah gambar tu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Alright, so cara nak ubah dia adalah anda pergi ke dalam template anda, okay? Macam nama workspace saya tu adalah template workspace lah. Alright, and then klik pada all bot ataupun omni channel pun boleh. Open bot pun nak klik kat all bot pun boleh. Kalau ada banyak bot nanti ada banyak lah dekat dalam ni kan. Cuma sekarang kita ada satu bot sahaja, iaitu Attrifit. Alright, so klik je dekat Attrifit ni, kat dalam box dia tu dia akan keluar paparan seperti ini. Alright, so ini adalah tempat kita menjahit chatbot kita. Okay, tempat kita menjahit. So kalau anda dapat lihat dekat sini, dia ada 3 blok sahaja, 1, 2 dan 3, dan yang benang ini ni kita panggil dia benang lah. Sebab tu kita dalam chatbot kita panggil dia menjahit. Alright, so dekat sini tak perlu ubah apa-apa, just klik saja pada tab flows. Okay, flows. Kemudian anda akan nampak paparan seperti ini. Dia ada closing flow, dia ada payment gateway, dia ada checkout, background process, direct flow basic, product FAQ, follow up, Google Sheet dan juga WIP, iaitu work in progress. So dekat sini mungkin anda tak adalah, kita akan saya akan deletekan saja terus. So anda tak adalah dekat dalam tu nanti. Alright, template yang anda akan guna, yang anda sedang gunakan sekarang ini. Alright, mungkin akan ada tambahan flow, okay, folder dekat dalam ini pada masa akan datang, tak pasti lagi. Tapi ini adalah basically apa yang ada di dalam chatbot kita. So dekat bawah ni JS Auto Check Order Status, Manual Check Status Order, Stop Message, Trigger Direct Flow ni biarkan sahaja. Main flow ini adalah apa yang tadi, okay, dia punya yang mula-mula dia keluar tadi. So klik semula kepada flow dan kita nak tengok di dalam closing flow. Okay, so di dalam closing flow inilah yang selalunya kalau anda nak ubah pun, ubah dekat sini, ubah dekat closing flow ataupun closing script kita. Alright, so bila user masuk, dia akan terus dibawa ke dalam kita punya fasa greetings. Okay, dalam fasa greetings di bahagian hadapan ini anda tengok dia ada satu send message. Okay, salam, hai, panggilan, tunggu sekejap ya. So yang ini rasanya tak perlu ubah, tak perlu ubah, biarkan sahaja. Alright, sebab dia akan ambil masa. Dia message pertama dan message kedua dekat bahagian ini. Okay, so dia akan ambil masa, sedikit masa untuk dia. Daripada message pertama ni dia masuk saja, dia type je PM Attrifit atau something like that, and then bot akan immediately bagi send message yang ini, yang pertama ini. So dia akan bot akan beritahu salam, hai, tunggu sekejap untuk dia buatlah kerja-kerja di sebalik tabir dia tu. Okay, bot akan buat kerja-kerja sekejap, and then baru bot akan hantar message yang kedua ini. So dia akan bagi tahu lah dekat sini, okey, jom bot name dedahkan rahsia untuk tampil lebih kurus bla bla bla, dan kita punya video, okey, and then kita punya ayat dan juga dia ada button kat bawah ni. So dia keluar seperti inilah. Alright, so ini adalah video yang keluar. Okey, video, contoh video yang ini. Alright kan. Okey ya. Okey. So inilah. Salam, hai, tunggu sekejap bla bla bla, and then dia akan bagi dalam button kan. Alright, so cara nak ubah mungkin anda rasa ayat dia buat ni tak power lah, tak best, tak lagi kan. So anda boleh ubah, tak ada masalah, just klik saja pada button edit flow dekat sini dahulu.
Okey, bila dah edit flow baru kita boleh ubah. Bila kita klik dekat sini barulah dia tak macam kelabu. Tadi dia kelabu kan. So sekarang kita boleh ubah dia punya ayat. Okey. Macam saya gunakan bold ini, jaminan wang. Okey, ada nampak tulisan dia bold. So kita boleh gunakan macam saya suka gunakan browser boldtext.io. Okey, boldtext boldtext.io ni, just masukkan saja apa-apa kat dalam ini, and then saya gunakan bold sans ini. Okay. Font saya gunakan bold sans. Yang ini biasanya saya gunakan di dalam saya punya nama ni chatbot, dalam ayat-ayat chatbot saya tu. Alright, so kalau nak gunakan di dalam boldtext.io. Alright, and then untuk button semua ini bagi saya tak perlu ubah. Nak ubah nama button boleh ubah kat sini, just klik saja dekat button tu. Okey, klik saja dekat button and then boleh ubah. Okey, boleh ubah nama button, tapi jangan ubah dia punya jahitan ataupun dia punya ni lah. Sebab kalau ikutkan closing style yang saya gunakan ini adalah 3-step closing script. Okay, so dia bagi first greetings and then how it works and then terus bagi kepada price dan order. Dia akan 3 step saja, kita buat simple saja. Di dalam chatbot memang tak perlu nak panjang-panjang lebar sangat. Okay, untuk ayat-ayat follow up apa semua nanti saya akan tunjukkan kemudian. So kalau nak ubah greetings, ubah dekat sini. Lepas dia klik saja info produk, dia akan pergi kepada fasa how it works. Kalau dia klik pada button saya nak terus beli, dia akan pergi kepada fasa price package, fasa yang ketiga lah. Alright, price package. So cara nak pergi ke fasa how it works, kita nak edit lah. Mungkin kata nak edit di dalam how it works punya fasa. Okay, face. So kita boleh klik saja dekat sini dan klik pada open subflow. Dia akan terus dibawa ke folder ataupun flow how it works. So anda nampak kat sini dia tulis 02 how it works. So dekat sini dalam ni dia bila dia masuk saja dalam flow how it works, dia hantar tadi yang kita hantar daripada sini kan, daripada sini bila dia klik saja dia akan pergi ke sini, dan daripada sini dia akan terus masuk dekat dalam first dekat block start. Okay, block start untuk fasa how it works ini. Dalam setiap flow dia akan ada satu block start ini, dia akan hantar dekat sini, and then daripada sinilah kita punya pecahan script kita itu dia akan pergi ke mana dan ke mana. Alright, so dekat dalam ini saya terangkan sedikit. Dekat dalam ini first thing first, saya akan buat condition dahulu. Okay, condition maksudnya dia nak tahu adakah orang yang masuk dekat fasa how it work ini kita nak bagi dia follow up ataupun kita nak bagi dia info tentang how it works. Okay, fasa how it work. So kalau dia tak ada tag follow up, dia akan turun ke bawah lah. Kalau dia ada tag follow up, bermaksud kita tengah follow up, bot tengah follow up dia. Okay, bot tengah follow up dekat atas ini, tak perlu nak ubah apa-apa lah. Kalau untuk follow up tak perlu nak ubah apa-apa di dalam fasa how it work ini. Cuma dekat dalam ini mungkin kita pergi, dia klik pada nak info produk tadi kan, dia klik pada info produk, maksudnya dia masuk sini dan dia akan turun ke bawah lah. Okay, dia akan turun ke bawah, dia tak naik ke atas sebab kita tak tagkan dia lagi untuk follow up dia. Alright, so dia akan turun ke bawah. Daripada bawah ini kita akan adalah background proses dia itu, kita akan unsubscribe daripada sequence follow up, and then kita akan subscribe semula. Kemudian kita akan setkan follow up timer dia, kali ke berapa kita nak follow up, kita akan setkan kepada kosong balik lah. Alright, and then kita akan tag masukkan tag how it work dan set custom field how it work. Ini adalah background proses yang kita akan gunakan dalam fasa follow up nanti. Okay, bila kita nak follow up. So nanti saya akan tunjukkan bila masa kita nak follow up dia. And then kat sini dia akan bahagikan kepada dua, iaitu channel sama ada Facebook ataupun otherwise kat sini WhatsApp lah. So kita gunakan dua channel sahaja, iaitu Facebook dan juga WhatsApp. Kalau dia interact dengan chatbot kita di dalam Facebook, dia akan naik ke atas. Kalau dia interact menggunakan WhatsApp, dia akan turun ke bawah. Alright, so kita tengok dulu dekat dalam Facebook. So dalam Facebook, kenapa saya bezakan? Sebab dalam Facebook dia boleh masukkan gallery macam ni, dia boleh slide ke tepi tu. Alright, tapi dalam WhatsApp dia tak boleh slide ke tepi. So dia akan turun ke bawah macam ni untuk testimoni dia. Kita akan bagi satu persatu gambar
testimoni tersebut. Alright, so untuk Facebook, kalau nak ubah dekat sini saja. Ini kelebihan produk, bla bla bla. Anda boleh klik saja dekat sini. And then make sure klik edit flow kalau nak ubah. Okay. And then boleh ubahlah ayat dia, boleh ubah gambar. So cara nak ubah gambar, just klik sahaja. And then anda boleh klik dekat sini dan upload gambar yang terbaru. Okay, gambar mana yang anda nak guna untuk kelebihan. Mungkin akan datang kita punya designer, dia ada update gambar kelebihan terbaru ke kan. So anda boleh masuk dekat sini and then update je, upload je gambar, klik saja pada button open, kemudian dia akan terus masuk kat sini dan klik pada button save. Alright, ataupun mungkin anda nak upload daripada URL ke, boleh juga nak upload daripada URL, post kat mana-mana, tapi saya cadangkan untuk upload dalam ni lah supaya dia lebih cepat. Bila kita upload daripada URL, kalau terlalu laju, maafkan saya, kalau terlalu laju anda hold dan try proses apa yang saya cakap ni. Alright, so kalau kita upload daripada URL, dia bergantung kepada server yang kita hostkan gambar kita tu. Kalau server tu lambat masa tu, bot kita akan jadi stuck. Sebab tu the best practice adalah kita upload dekat dalam kita punya chatbot ni terus. Okay, alright, so nak ubah ni, ubah je dekat sini dan sebagainya. So macam kata nak ke bawah ni, turun ke bawah dekat sini. Okay, ke bawah kat sini sampai habis. So dekat sini, yang bahagian ini punya, dia ada dekat sini. So kita boleh pilih gambar-gambar yang slide ke kanan ni lah. Okay, ke kiri ni, ke slide ke kiri lah. Okay, swipe ke kiri kan. So boleh ubah kalau nak ubah. And then gambar ini memang dia akan nampak macam ni, tapi dia akan keluar dalam bentuk landscape lah buat masa sekarang. Saya dah minta developer untuk update. Okay, untuk update supaya kita boleh pakai dalam bentuk portrait gambar tu. Sebab dia pakai omnichannel, so diorang masih lagi tak update. Omnichannel ni masih lagi beta buat masa sekarang lah. Mungkin akan datang masa anda tengok video ni, dia dah boleh gunakan gambar dalam bentuk portrait. Alright, so sama juga bawah ni boleh update banyak-banyak, tapi setiap sekali kita hantar, okay, sekali kita hantar message macam sekarang ni, sekali kita hantar ni panjang, betul tak? Kita hantar panjang, so dia ada limitation untuk chatbot ini. Okay, sistem chatbot ini dia ada limitation, which is kita tak boleh hantar terlalu panjang sangat dalam satu masa. Dia perlu ada interaction daripada user, daripada customer kita, sama ada dia klik button ataupun dia type something. Okay, so that's why saya pecahkan dia punya apa nama ni, dia punya script dia tu kepada beberapa bahagian. Alright, so dekat sini macam contoh untuk contohnya untuk WhatsApp kan. Untuk WhatsApp dia lain sikit closing script dia tu, dia hantar benda ini saja and then dia akan bagi pada button. Sebab kalau WhatsApp kita hantar terus dan bagi testimoni terus macam ni panjang-panjang, bot akan stuck. That's why saya pecahkan dia kepada 3 benda lagi dekat sini, iaitu dia punya testimoni, dia punya cara penggunaan dan juga ingredients dekat sini. Dia macam tu. Alright, so kalau nak ubah ayat dan gambar sahaja, gambar video ke nak masukkan, nak tambah, kalau nak tambah masukkan sahaja dekat sini basic action, send message ni kan. Kalau nak tambah, turun je ke bawah, katakanlah anda nak tambah teks sedikit, mungkin ada ayat yang saya tak masukkan, just tambah saja, klik je dekat teks and then dia akan masukkan dekat sini. So anda nak masukkan dekat bahagian mana, tarik je dia naik atas, tarik saja dia naik ke atas. Mungkin kata nak tambah dekat sini, nak tambah apa-apa ayat kat sini, so dia akan masuklah dekat sini bahagian ini, kita tarik dia naik atas. Kalau tak tarik ke atas, dia akan duduk dekat bawah pada button tu lah. Alright, so itu cara untuk kita ubah closing script. Basically saya cadangkan untuk anda hanya ubah ayat dan juga gambar sahaja, jangan ubah sistem. Macam button ni dia pergi ke mana, jangan ubah benda tu. Kalau ubah benda tu memang sangat-sangat haywire nanti anda punya chatbot. Saya tak pasti macam mana nak menolong anda nanti, dan dia akan makan masa untuk, kalau anda nak gunakan bot anda tu, dia akan makan masa lah untuk saya cari apakah kesalahan dia, kenapa dia berhenti kat situ dan sebagainya kan. So kita tak nak benda tu terjadi. Right, so itulah dia cara bagaimana kita nak ubah
closing script. So dekat sini how it works, and then dia akan pergi kepada price package. Okay, price package ataupun just klik saja pada button flow ini, and then anda klik. Dia mungkin akan keluar kat luar ni, klik pada closing flow dan klik pada price package. So dalam closing flow tu dia ada closing flow folder, dia ada 1, 2, 8 dekat sini. Okay, 6 ni tak ada, saya tak masukkan. So ada 7 lah, greeting, how it work, price package, order collect, ask location dan juga payment method. Basically just ubah dekat greeting, how it work dan price package sahaja. Okay, price package saja. 3 benda ini saja yang anda perlu ubah. So let's say katakan dekat price package kita ada gambar, designer update gambar yang terbaru untuk price package, mungkin dia update harga dan sebagainya, kita ubah dulu gambar dekat dalam ini. Alright, so kita ubah gambar dekat dalam ini macam biasa, and then yang lain tak perlu tambah. Mungkin nak tambah peraduan, katakan kita ada kontes yang terbaru, so masukkan sahaja image kontes yang terbaru. Saya tak masukkan lagi rasanya. Okay. Saya masukkan dekat sini kontes, right, and then save. So masukkan kontes kat bawah ini, and then bla 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 dan sebagainya. Kalau katakan nak buang harga promo ini, anda just masukkan saja dekat sini terus. Tapi tak perlulah, macam saya cakap tadi, tak perlu buang. Okay, tak perlu buang dia punya ni. Okay, so lepas edit make sure klik pada button publish, baru perubahan itu akan di capture oleh chatbot. Alright, so kita tengok pula dalam flow order collect. Okay, so dalam flow order collect ni dia lain sikit. Dia macam banyak sikit benda. Okay, sebab dia ada follow up dia, dan follow up dia tu kebanyakan customer dia akan berhenti dekat pilih package. Okay, boleh dikatakan 80% customer akan berhenti dekat pilihan package bila dia tengok je harga, wow, harga terkejut. Mungkin sebab harga ni agak quite mahal jugalah kita punya harga produk sekarang ni kan. So expectation saya memang ramai akan berhenti dekat dalam fasa order collect ini. So dekat dalam fasa order collect ini dia ada follow up dia yang tersendiri. Okay, follow up dia yang tersendiri. Macam sekarang ini saya gunakan let's say kalau katakanlah dia dah masuk. Okay, sekejap saya tunjukkan. Sekejap saya kena delete dulu saya punya. Edit Ismail. User, and then saya nak edit Ismail. Ismail, and then saya delete user ni dulu. Okay, and then apa yang saya nak tunjukkan dekat anda adalah okay, saya nak tunjukkan cara chatbot ini macam mana saya set up chatbot untuk dia buat follow up. Let's say katakanlah dekat sini dia terus kata nak terus beli sebab dia nak tahu harga je dulu sebenarnya. So dia cakap nak terus beli, and then bot pun bagi tahulah harga terkini macam mana. Kemudian bot akan tanya dia nak order yang mana. Kan? Okay, nak order yang mana. So daripada harga tadi, dia akan terus masuk dekat sini. Kalau kita tengok dekat dalam price package, kita dah bagi and then bagi tahu jangan tunggu lama sebab harga promo akan tamat bla bla bla, and then dia akan masuk dekat dalam order collect. Kan? Order collect ni dekat sini lah. Order collect dia masuk dekat sini, and then dia tak ada tag follow up lagi, dia masuk dekat bawah. Sebab dia tak ada tag follow up lagi. Tag follow up, and then kalau tengok kat sini dia pergi dekat sini terus. Dia pergi kat sini terus. Dia tanya nak order package yang mana. Klik button di bawah, package A name, package B name, package C name. Ini saya gunakan variable, nanti saya akan tunjukkan dekat mana nak adjust nama package tersebut. Alright, nak adjust nama package, nak adjust detail tentang produk itu lah. Nama, harga, link dia punya produk, gambar dia tu. Okay. So dekat situ dia punya nak adjust tu nanti saya akan tunjukkan kepada anda. Alright, so kita tunggu jap 5 minit sebab saya setkan dia punya follow up yang pertama adalah 5 minit, 10 minit dan ada dia punya sequence lah. Alright, so dekat dalam ini dia ada
subscribe kepada FU callback send. Okay, itu adalah dia punya follow up controller dia. Okay, so kita tengok dekat dalam follow up controller dia. Okay, automation. Kita pergi kepada automation dan pergi kepada sequence. So sequence dia akan ada FU callback send kat sini. Alright, so kalau anda tengok dekat ni, klik saja button pencil. So anda akan nampak dia punya sequence-sequence yang ada 5 minit, 10 minit, 30 minit, 1 jam, 2 jam dan 19 jam. Ni untuk re-engage semula customer tu lah. Alright, sebab kita tak boleh nak follow up selepas 24 jam. Even though dekat dalam WhatsApp sekalipun. So memang itu adalah rules Facebook ataupun WhatsApp API yang official. Memang tak boleh nak engage selepas 24 jam. Dia ada lah dia punya cara dia. So kita takkan follow up dia lepas 24 jam. Tapi dalam masa 24 jam memang kita boleh follow up je. So kalau nak tambah, just klik saja button tambah dekat sini dan kita akan drag katakanlah kat sini. Kita nak tambah lagi 5 minit lepas tu, masukkan dekat FU callback send. Okay. Masukkan dekat FU callback send. So masukkan dekat sini. Tapi anda kena ingat follow up kita ada timer. So kita tengok dekat dalam FU callback send dahulu. So ini saya savekan je dulu. Okay, kita pergi kat sini dalam flow dan anda boleh type je sebenarnya callback, FU callback send. Alright, so dalam FU callback send ini, so dekat sini dia akan ada otherwise, hashtag check ini tak payah, biarkan saja. Dia akan ada add tag follow up. Dekat sini yang kita masukkan tag follow up itu supaya dia dapat bezakan dekat dalam kita punya contoh how it work ni. Dekat bahagian ni kita masukkan tadi dekat dalam FU callback send tu, dalam flow callback send itu kita masukkan tag follow up. Kemudian bila dia hantar ke sini, dia tahulah okey, orang ini kita perlu follow up. So dia akan pergi ke atas. Dia macam tu cara dia berfikir. Okay, so kita tengok balik dalam FU callback send. Alright, so dalam FU callback send ini dia akan tengok current flow customer tersebut dekat bahagian mana. Okay, current flow dia dekat bahagian mana. Kalau katakanlah tadi kita berhenti dekat current flow kita adalah dekat order collect kan. Sini adalah order collect flow. So maksudnya dia akan tengok, dia akan cari mana order collect flow. Tak ada, dekat sini tak ada, dia akan pergi dekat otherwise. Okay, maksudnya dekat otherwise dia akan tengok adakah customer ini dah masuk ke dalam flow how it works ke belum. Okay, kalau katakan dia belum masuk di dalam flow how it works, dia akan pergi kepada flow ini. Okay, maksudnya dah masuk ataupun tidak itu maksudnya adalah adakah bot dah terangkan kepada customer ini tentang fasa how it work, tentang testimoni dah tunjuk ke belum, ingredient dah bagi tahu ke belum, cara penggunaan dah bagi tahu ke belum. Kalau belum, dia akan masuk dekat how it works. Okay, kita open subflow, dia akan pergi dekat sini and then dia ada tag follow up, so dia naik ke atas. Okay, dia naik ke atas and then kita akan remove semula dia punya tag follow up ni dulu. And then let's say katakan dia tak masuk lagi sebab tadi saya berikan saya klik pada button nak terus beli, so saya tak masuk fasa how it work kan. So saya terus melangkau fasa tu. So bila follow up, bot akan hantar dia ke fasa how it work ni dulu. Fasa how it work ni kalau kita navigate, dia akan turun ke bawah dekat sini. Dekat sini dia akan terangkan, let's say katakan dekat dalam WhatsApp, dia akan terangkan dekat sini sampai habis sini. Okay, sampai habis kat sini. Berhenti lagi. User tak juga apa nama tu? Tak juga klik pada button. Saya tak klik juga pada button. So apa yang akan berlaku adalah bot akan tengok balik dekat FU callback send mana, dekat mana dia berhenti. Dia berhenti juga dekat how it work, tapi dia dah ada dah tag how it work, cuma tag testimoni tak ada. So dia pergi lagi dekat fasa dekat fasa how it work juga. Okay, dia pergi lagi dalam fasa how it work ini, tapi kali ini dia akan naik ke atas lagi.
kali ini dia tak pergi dah dekat how it works sebab dia dah ada dah tag how it works ni, kita dah masuk. Masa dia pergi bawah ni, kita dah masukkan tag how it works dekat sini. Kita dah masukkan tag how it works dekat sini. Okay, so dia takkan ulang balik penerangan tersebut dan dia akan teruskan di bahagian hadapan. Dia akan tengok tag testimoni ada ke tak. Kalau tak ada, dia akan pergi testimoni. Dia akan pergi ke testimoni dekat sini. Testimoni, mana testimoni kita? Tag testimoni, cara penggunaan testimoni. Okey, ni. Kita akan masukkan add tag testimoni kat sini, bagi tahu testimoni dan sebagainya. Alright. And then dia akan berhenti, dia akan stop kat sini lah. Kalau katakan customer tu belum ada tag cara penggunaan, kita akan bagi detail ni. Kalau dia dah ada, kita akan bagi detail ni. Detail yang sama, cuma button saja yang berubah. Okey, button saja yang berubah. Kalau dia dah tahu, kita dah explain tentang cara penggunaan, so tak perlulah nak tunjukkan button cara penggunaan lagi kepada user tersebut, kepada customer tersebut. Kan? So tengok, bot dah follow up. Okay, so bot follow up dekat kelebihan. Itu fasa how it work kita tu tadi. Dan saya tak klik lagi pada button, nanti dia akan tunjukkan pula testimoni. So macam itu. So setiap user, kalau mereka tidak membuat pembelian, mereka tak klik pada button, pilihan button what we call button order collect tadi, iaitu button pilihan package tadi, user akan patah balik semula ke fasa-fasa yang wajib dia terangkan supaya dapat memberikan penjelasan kepada customer dengan lebih baik. So maksudnya dekat sini, chatbot akan make sure setiap user yang belum membeli lalu di fasa greeting, fasa how it works. Fasa how it works ini adalah fasa yang wajib sebab dalam inilah yang akan orang kata membantu user untuk membuat keputusan membeli dengan kita, dengan chatbot kita. Alright, so ini adalah fasa yang kritikal yang mana kita akan sentiasa akan banyak ubah dia punya ayat, dia punya susunan, mungkin susunan gambar, mungkin susunan ayat, ubah something sedikit, ubah jenis gambar dan sebagainya. Alright, so itulah cara chatbot ini akan follow up. Tetapi bila dah habis follow up dan masih lagi belum user belum klik pilihan package, katakan kat sini tak klik juga pilihan package, so dia akan hantar dekat follow up kat sini, ada hashtag in follow up, and then bot akan tengok dulu follow up timer dia kali ke berapa. Okay, kalau kali pertama follow up, dia akan hantar dekat sini macam mana panggilan nak order package yang mana. Okay, contoh macam mana Kaidin nak order package yang mana, klik button kat bawah ya, tak jawab juga. After 10 minutes kita akan tanya dia, dia akan hantar kat bawah ni. Okay, flow dia ke bawah ini. Kalau messenger, dia akan bagilah testimoni mengikut gender. Tapi kalau WhatsApp, kita tak tahu gender dia lelaki ataupun perempuan, so dia akan sentiasa bagi yang bawah lah. So dia akan tanya, awak nak kurus tak ni? Contohlah, kalau nak kurus, amalkan produk ni 14 hari bla bla bla, and then bagi gambar testimoni. Itu follow up yang kedua. Follow up yang ketiga, dia akan tanya, dia akan bagi tahu jangan tunggu lama-lama tahu, try dulu mesti jadi, and then nak order package yang mana. So dekat sini saya nak tambah sedikit, tak perlulah. Okay, tak perlu tambah, tak apa, kalau nak tambah pun boleh. Dan follow up kali keempat pula, dia akan masuk dulu dekat dalam general follow up. Okay, general follow up iaitu, kalau kita tengok dekat dalam general follow up ini, dia ada beberapa jenis mesej yang kita akan hantar kepada customer tu. Okay, beberapa jenis mesej di mana di dalam ini, let's say katakanlah kali pertama dia masuk dalam general follow up ini, dia akan hantar ayat ini dan dia akan pergi kepada output ini. Output ni dia keluar dekat mana? Dia keluar semula dekat dalam kita punya order collect ini. Dekat output ini. Ni output bawah ni, tengok saya sambungkan dia ke sini balik. So kita boleh rotate. Let's say katakan anda nak follow up kali pertama pun nak pergi sini, follow up kali kedua pun nak pergi sini, kali ketiga pun pergi sini. Contohnya, okay,
So, dekat dalam general follow up ini anda masukkan beberapa ayat lain lagi. Contoh kita masuk kat sini, masuk lagi send message bla bla bla. Macam mana? Jadi ke nak kurus ni? Jadi ke tak nak kurus? Nak kurus ni. Contohlah. And then kita akan tarik dia. Tarik ni pergi ke sini. Macam tu. Alright. So maksudnya okay. Maksudnya kali pertama dia pergi kat sini, jap saya buka lagi satu senang. New tab. Port, feed, follow up dia ada kat sini. General follow up. Okay. Kali pertama dia masuk sini, dia masuk ke dalam ini, kita akan hantar ayat ini dahulu, kemudian pergi ke output ni, output dia akan keluar kat sini, dia akan pergi ke sini. Panggilan nak order package yang mana, bla 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 bla. Kali kedua kita follow up, dia akan ambil pula ayat yang ini, and then dia akan tanya pula nak package yang mana. Keluar kat sini, ambil nak package yang mana. Kali ketiga, dia ambil ayat ini and then dia pergi output pergi sini. Kalau kali keempat sebab tak ada apa-apa, dia akan terus pergi ke output. Dia akan terus pergi output tanpa hantar apa-apa message. Dia akan tanya terus panggilan nak order package yang mana, bla bla bla. Something like that. Alright? Jelas ya? Itu adalah cara dia. Dan general follow up ini kita boleh gunakan di pelbagai jenis tempat yang lain. Okay? Kita boleh gunakan dekat tempat yang lain di mana kedua, yang ketiga, yang keempat. Okay, macam ni. Alright. Okay. Di tempat-tempat yang lain yang memang saya dah masukkan juga sebenarnya untuk anda. Contohnya dekat dalam payment method. Okay, dalam payment method ni pun dia ada, yang ni banyak sikit lah sebenarnya. So di dalam payment method tak ada. Okay, dalam payment method tak ada, dalam ask location ada. Okay, so dalam ask location pun saya gunakan general follow up ini. Okay, kita nak tanya dia lokasi dia dekat mana, bla 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 dan sebagainya. So dia akan ambil dulu apa lagi yang belum kita hantar, bullet point kita lah maksudnya dekat sini, follow up kita mana lagi yang dia belum hantar, dia akan hantar dulu, kemudian dia akan teruskan continue supaya user dia akan pergi kepada next step yang seterusnya. So itu adalah cara bagaimana fungsi follow up chatbot ini. Alright, so kemudian cara untuk kita edit. Okay, cara untuk kita edit, cara mungkin pilihan pembayaran, kita punya bank detail, kita punya apa lagi, kita punya oh dekat dalam tak ada, sini ni. Okay, product package dan sebagainya. Alright, so let's say katakan kita tengok dulu, anda pergi ke bahagian contents dan pergi ke bahagian bot field. Bahagian bot field ini, dan anda tengok dekat sini, ini adalah enable payment method 7. Saya letak kat sini 7 bererti dia ada 3 jenis cara pembayaran yang kita akan berikan kepada customer kita, iaitu FPX, payment gateway TOI, CDM ataupun transfer, kita akan bagi account number kat dia, ataupun COD. So let's say katakan anda nak nak bagi pilihan pembayaran menggunakan COD sahaja. Okay, anda nak guna COD sahaja. So dekat sini, dekat dalam payment method ni, saya copy dulu untuk anda, senang. Sekejap ya. So dekat dalam ini adalah numbers dia, payment method type dia yang kita gunakan dekat sini lah. 7 bererti FPX, CDM, COD. Kalau kita letak satu dekat sini, okay, let's say kita nak ubah, klik saja dekat sini, kita letak satu dekat sini, okay, salah, okay, contoh kita letak satu dekat situ, dia akan pilih FPX saja. So kita hanya berikan option pembayaran secara
Toilet Pay saja. Dia hanya boleh buat pembayaran dekat Toilet Pay je. Dekat CDM tak boleh, COD pun tak ada. Itu adalah cara kita nak ubah cara pembayaran. Alright. So boleh tengok kat sini lah contoh dia CDM, COD dan sebagainya. Saya masukkan terus kat dalam description ini. Supaya senang untuk anda buat rujukan nanti. So nanti boleh tengok dekat dalam ini sahaja. Alright, dan kena dekat sini just klik saja type. So bawah macam ni. So anda boleh tengok. Kalau kata nak COD saja, letak nombor 3 kat sini. 3. So dia akan bagi COD saja. Macam saya berikan semua option lah supaya untuk anda tengok macam mana nak gunakan. Okay, so yang kedua, ask location. Ask location saya gunakan false dekat sini. Okay, sebab pembayaran sama saja Semenanjung dengan Sabah Sarawak, sama saja charges yang kita berikan kepada customer. Kalau berbeza, mungkin Semenanjung nak bagi free postage, Sabah Sarawak anda nak charge RM10. So wajib untuk anda ubah ask location ini kepada true. Okay, ubahkan saja kepada true. So nanti dekat dalam bila mereka dah buat pilihan package, okay, bila mereka dah buat pilihan package, like tak boleh. Ya. Bila mereka dah buat pilihan package, dia akan tengok dahulu ask location true ataupun false. Kalau kita setkan false kat sini, okey, kita setkan false kat sini, dia akan turun ke bawah dan pergi kepada payment method terus, pilihan pembayaran terus. Tapi kalau kita setkan kepada true, dia akan pergi kepada ask location, dia akan tanya dulu nak postkan ke mana. Sebab bot nak buat kira-kira. Nanti bot akan buat kira-kira. Kalau Semenanjung, okey, tak perlu tambah postage sebab kita bagi free postage. Kalau Sabah Sarawak, perlu tambah postage. So berapa charge postage dia tu? Itu pun kita akan ubah dekat dalam bot fields ini juga. Okey, dekat mana? Kita ubahkan dia dekat dalam itu nanti saya akan bagi tahu. Kena bagi tahu juga supaya anda tak pening dalam postage ini. Dekat dalam postage ini. Dalam postage ini dia ada charges COD Sabah Sarawak berapa. Kalau kata ada. Okey, kalau kata ada charges, masukkan charges. Semenanjung berapa COD. Postage ke Sabah Sarawak kalau dia bayar terus berapa, kalau Semenanjung berapa. Kalau ada perbezaan Semenanjung dengan Sabah Sarawak, so anda kena tanya location dekat mana supaya bot tahu berapa nak charge dekat customer ni. Alright. So courier pakai courier apa? Kalau nak ubah nanti ubah je DHL ataupun Ninja Van ataupun dekat sini dia ada dia punya what we call senarai dia. Kejap saya ambilkan dahulu. Kode status shipping. Okey, dia ada pos laju, Ninja Van, DHL dan juga JNT. So kena ikut ejaan yang sama. Pos laju, Ninja Van, DHL dan juga huruf besar, huruf kecil tak ada masalah, cuma ejaan perlu sama. Okay? Alright. So laju Ninja Van, DHL dan juga JNT saja yang ada. Sebabnya bila kita dah buat kita dah buat penghantaran, bot boleh bagi link tracking dan juga tracking number yang kita akan masukkan dekat dalam kita punya Google Sheet nantilah. Dekat dalam ini kita boleh masukkan tracking number dekat sini. Let's say katakan shipping company pos laju, so kita masukkan tracking number pos laju dekat dalam ini, and then bot akan tengok dekat dalam Google Sheet tu dan dia akan bagi link ni. So customer boleh terus klik saja dekat link. Okay, semua boleh terus saja klik dekat link dan bagi dia punya tracking number kepada customer tersebut. Right, itu adalah cara bagaimana chatbot ini berfungsi jugalah. Alright, so
Okay, yang ini settle. Yang lain Sabah Sarawak ada COD. So satu lagi, Sabah Sarawak ada COD tak? Kalau ada COD, buat set kepada true. Kalau tak ada COD, setkan kepada false. Macam biasalah. Alright, setkan saja kepada false. Alright. And then kita patah balik semula dekat yang awal-awal ni. Anda boleh ubahkan anda punya customer service WhatsApp number, ubah, make sure kena ada 6 kat depan. And then WhatsApp rotator, kalau anda ada rotator, gunakan link rotator. Kalau tak ada link rotator, gunakan ubah saja dia punya belakang ini, nombor WhatsApp anda. Alright. Then postage settle. Bank account. Okay, bank account, kalau anda ada 3 bank account nak bagi pilihan kat customer untuk buat pembayaran, masukkan kat sini 3, ubah kat sini 3 dan masukkan detail bank account anda. Ni detail bank account yang pertama, detail bank account yang kedua, just follow saja. Yang kedua, account bank number dia apa institut bank dia, CIMB ke apa ke dan sebagainya. Alright, yang ketiga apa nama account holder. Kalau sama, letak je sama. Bubuh juga sama. And then bank account number 3, apa nombor account dia dan juga institut apa, Hong Leong ke, Bank Islam ke. Alright, itu adalah bank account. Kemudian product package. Alright, so let's say katakanlah product package akan datang, kita ada ubah harga. Okay, mungkin harga sekarang terlalu mahal, susah nak close. So kita ada HQ update, boleh jual murah sikit berapa harga. So kita ubah saja dekat sini harga dan juga nama package. Nama package, harga, dan dia ada satu lagi iaitu link, package image link. So basically kita ada 3 package saja yang saya buat dekat dalam ni. Kalau anda gunakan package D ini memang tak ada kesan langsung dekat dalam bot, so abaikan sahaja. Alright, so ubah package dia juga, package image link ni, upload dekat Imgur. Okay, imgur.com, upload. So new post, and then masukkan saja package image, katakan yang ni. Okay, kita uploadkan dia. Right, and then katakan yang ni copy, kita masukkan kat sini package. Okay, A, B, C. A yang paling murah, C paling mahal. Alright, so package A kita masukkan kat sini. So memang saya nak ubah juga sebenarnya. Save, make sure kita ada .png dekat belakang. Alright, yang ini pun sama, copy link, masukkan package B. Okay, save, and then yang package ketiga pun kita masukkan juga, save. Alright, so settle dekat sini. Right, so package ni kalau nak ubah, mungkin kata nak ubah, tapi make sure ubah jangan terlalu panjang nama dia, sebab nanti tak muat dekat dalam button. Sebab tu saya pakai 1 kotak, 2 kotak ataupun 3 kotak. Mungkin kita nak gunakan nama package kat sini apa, kita pakai package 3 dan package 2, package 1. So kita boleh ubah juga kat sini, package 1, katakan package 1. So kita boleh ubah macam tu pun boleh, tak ada masalah. Alright, so payment gateway. Okay, kalau katakan anda nak guna Toyib Pay, ubahkan Toyib kategori code dan juga Toyib secret key dekat dalam ni, dalam payment gateway ni lah. Alright, bill please tak boleh guna lagi buat masa sekarang. Saya masih lagi update dia punya follow up, so anda tak perlu gunakan lah. Kita gunakan payment gateway Toyib sahaja. Alright, payment gateway provider 1 sama dengan Toyib, 2 sama dengan bill please, and then Toyib bill expires days, 3 Toyib Pay kategori, ambil kategori Toyib anda, dan juga secret key Toyib Pay anda. Kalau tak nak gunakan Toyib Pay, anda nak guna CDM saja, account number saja, dan juga ni ubah enable payment method ini kepada berapa? Saya pun tak ingat sebenarnya. Kepada CDM COD 6. Kan, ubah saja kepada 6. So kita tak bagi option pembayaran secara Toyib Pay punya ni. Alright, so itu saja cara untuk kita gunakan chatbot ini. Kita nak ubah dia punya basic, kita nak ubah ayat, kita nak ubah data bot field ni. Dalam user field tak perlu ubah, dalam bot field saja yang kebiasaannya kita akan ubah. Alright, so saya harap anda faham. Kalau tak faham boleh tanya di dalam grup. So kalau benda-benda macam ni boleh tanya saya. InsyaAllah saya akan ingat kat mana nak adjust dia. Alright,
So itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.